Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang sistem ekonomi campuran. Definisi sistem ekonomi campuran ialah satu sistem di mana pihak swasta dan kerajaan bersama-sama membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Contohnya, mekanisme harga iaitu berfungsi untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi, dan pada masa yang sama, kerajaan juga campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan mekanisme harga. Ciri pertama dalam sistem ekonomi campuran adalah objektif pengeluaran. Objektif pengeluaran pihak swasta adalah menggunakan faktor pengeluaran demi kepentingan persendirian dengan mengeluarkan barang dan perkhidmatan untuk memaksimalkan keuntungan. Objektif pengeluaran kerajaan pula adalah menggunakan faktor pengeluaran untuk kepentingan awam. Hal ini dapat menaikkan kebajikan dan kesetaraan rakyat. Ciri yang kedua ialah pemilikan sumber. Faktor pengeluaran dimiliki oleh kerajaan dan pihak swasta. Pihak swasta mempunyai kebebasan untuk memiliki faktor pengeluaran dan menentukan cara penggunaan faktor pengeluaran, manakala kerajaan akan menggunakan faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang awam. Ciri yang ketiga ialah pihak swasta bebas bersaing antara satu sama lain untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan secara cekap pada kos yang minimum. Namun begitu, kerajaan akan campur tangan dalam kegiatan ekonomi melalui undang-undang dan peraturan untuk menggalakkan persaingan yang sihat dan adil. Campur tangan kerajaan dalam ekonomi yang keempat adalah untuk mengawal externality negatif. Sistem ekonomi kapitalis ataupun dipanggil sistem ekonomi pasaran bebas telah beri kesan buruk kepada masyarakat seperti agihan pendapatan yang tidak setara. Oleh itu, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini melalui peraturan dan undang-undang seperti menentukan kawasan perindustrian, perumahan dan industri berat. Campur tangan kerajaan dalam ekonomi yang kelima adalah untuk menstabilkan tingkat harga umum yang dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran di pasaran. Masalah ini diselesaikan melalui dasar kawalan harga seperti dasar harga maksimum dan dasar harga minimum. Tujuan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi ialah untuk menyediakan barang awam. Hal ini kerana pihak swasta tidak menyediakan barang awam kerana penyediaan barang itu tidak menguntungkan dan memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu, kerajaan menggunakan hasil kutipan cukai untuk menyediakan barang awam seperti perkhidmatan pendidikan dan kesihatan untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. Seterusnya, kerajaan mencampur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk membaiki agihan pendapatan. Persaingan yang lebih memihak kepada golongan yang berada menyebabkan jurang agihan pendapatan yang besar berlaku antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Oleh itu, kerajaan menggunakan sistem percukaian dan subsidi untuk mengagih semula pendapatan untuk merapatkan jurang agihan pendapatan agar ketenteraman masyarakat terpelihara. Selain itu, kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk mengawal kuasa monopoli. Persaingan yang tidak sempurna dalam pasaran bebas menyebabkan kewujudan monopoli. Kebajikan pengguna terjejas apabila pilihan pengguna terbatas dan monopoli sengaja menghadkan keluaran untuk mengenakan harga yang tinggi. Oleh itu, kerajaan campur tangan dalam pasaran dengan menggalakkan persaingan yang sihat dan menghapuskan sekatan kemasukan firma baharu dalam pasaran. Ciri sistem ekonomi campuran yang keempat ialah agihan pendapatan. Seperti yang kita tahu, sistem ekonomi campuran lebih baik berbanding dengan sistem ekonomi lain, iaitu sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi sosialis. Hal ini disebabkan kerana agihan pendapatan yang lagi setara berbanding dengan sistem ekonomi yang lain. Kerajaan menggunakan sistem percukaian dan subsidi untuk mengagih semula pendapatan dan mengecilkan jurang perbezaan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Sistem percukaian ni contohnya apabila isi rumah dan firma membayar cukai kepada kerajaan akan dapat hasil tersebut dan hasil tersebut akan
kerajaan akan mengeluarkan barang awam, membaik pulih jalan raya contohnya. Dan subsidi ni pula kerajaan memberikan subsidi kepada sesebuah firma. Hal ini kerana subsidi tersebut dapat membantu firma dalam pengeluaran barang mereka dan sekaligus dapat meminimumkan kos pengeluaran sesebuah firma. Akhir sekali, kaedah membuat keputusan. Pihak awam dan swasta sama-sama membuat keputusan dalam ekonomi. Mekanisme harga masih berfungsi. Contohnya, pihak swasta mengeluarkan barang yang dikehendaki oleh masyarakat untuk memaksimumkan keuntungan. So, kat sini, tujuan kerajaan campur tangan dalam kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang awam dan mengawal kegiatan ekonomi. Sebab pihak swasta tak keluarkan barang awam, kerajaan sahaja yang mengeluarkan barang awam. So kat sini kerajaan ambil beratlah tentang masyarakat. Untuk pengetahuan korang, Malaysia juga merupakan salah satu negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Selain itu, negara Thailand, Singapura, Indonesia dan lain-lain. Konklusinya, dengan menggunakan sistem ekonomi campuran, pembangunan ekonomi sesebuah negara cenderung untuk bergerak lebih pantas. Hal ini kerana gabungan pihak kerajaan dan swasta yang bersama-sama membangunkan ekonomi di sebuah negara akan melahirkan persaingan bebas yang akan mewujudkan banyak variasi produk yang muncul di pasaran dengan kualiti yang baik. Ditambah pula dengan perkembangan teknologi.